Bahagian pertama, dari segi pertahanan dan perluasan wilayah, kita perlu memahami beberapa perkara. Pertama, dari segi konsep pertahanan dan ketahanan. Pertahanan itu bermaksud kita mempertahankan dari segi mempertahankan kerohanian, mempertahankan dari segi akhlak kita, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mempertahankan agama Islam. Jadi secara dari segi rohani itu mempertahankan kepercayaan kita. Yang kedua, kita mempertahankan dari segi fizikal, itu jasmani. Kita perlu mempertahankan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Dan pada masa yang sama, kita juga perlu memiliki ketahanan dari segi ketahanan rohani, iman, ketahanan iman. Kita memiliki ketahanan fizikal, sihat tubuh badan, supaya kita boleh mempertahankan jiwa dan raga kita. Itu antara maksud pertahanan dan ketahanan yang pelajar perlu jelaskan. Sebab Islam, kita mempertahankan kita punya akidah, kita mempertahankan diri, masyarakat dan negara kita. Jadi untuk mewujudkan pertahanan dan ketahanan ini, kita perlu memahami perkara yang kedua, iaitu jihad dalam Islam. Apakah konsep jihad sebenarnya? Jihad bermaksud mempertahankan agama Islam. Kita berjihad fi sabilillah untuk mempertahankan agama Islam dari segi zahir dan juga batin, mempertahankan akidah Islamiah dan syariah Islamiah. Kita berjihad untuk mempertahankan agama, berjihad untuk mempertahankan jiwa dan raga, mempertahankan akal, kesucian, akal kita, pemikiran kita yang mengesakan Allah, keturunan, harta. Itu juga satu jihad. Kita juga dan jihad itu juga bermaksud kita berjihad untuk menegakkan keadilan dan mencegah mungkar. Jihad juga termasuk jihad ekonomi. Dan kadang sekarang COVID-19, kita berjihad untuk memajukan ekonomi masyarakat kerana Allah. Kita juga berjihad. Kamu sekarang sedang berjihad. Berjihad untuk menuntut ilmu. Dalam keadaan yang serba kekurangan, kita tidak boleh bersemuka, tapi kamu masih berjihad untuk menuntut ilmu. Tetapi mesti dengan niat kita menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Kita nak memahami dengan lebih mendalam rahsia alam ini. Meningkatkan lagi kecintaan kita kepada Allah. Itu adalah jihad ilmu. Itu konsep yang kedua. Jelas pelajar Dalam pertahanan dan pembukaan wilayah, Rasulullah mengajar kita untuk mempertahankan diri, mempertahankan negara, mempertahankan akidah dan Islamiah kita itu. Kita terpaksa berperang. Yang itu saya katakan tadi, peperangan dalam Islam. Berperang bukan main berperang saja, sembrono orang kata. Tapi kita berperang berlandaskan kepada etika perang yang diajar oleh Rasulullah. Kita hanya berperang apabila orang mengajak kita berperang. Kita dipaksa untuk berperang sebab kita nak mempertahankan akidah kita tadi. Kita berperang hanya diperangi, bukan kita menyerang orang lain tanpa sebab. Itu etika dalam perang. Kita berperang hanya apabila kita diperangi. Dan bila kita berperang, Rasulullah ajar tidak pada orang yang lemah, orang tua, kanak-kanak, pendeta. Ini orang bukan askar, yang bukan berperang. Kita hanya berperang dengan orang yang memerangi kita. Itu etika dalam perang. Ini tidak ada daripada orang lain. Ini zaman Empire Rom Timur ke Rom Barat. Kita tidak mempunyai etika dalam peperangan ini. Tapi Rasulullah mengajar kita untuk mempertahankan dan meluaskan wilayah, kita mesti ada etika dalam peperangan. Ini tidak menyerangi orang yang menyerah. Musuh dah kalah, dia menyerah kalah, kita tidak akan mengaturkan dia. Tidak mengaibkan musuh, mendera dan sebagainya. Dan satu lagi perkara penting dalam etika perang adalah setiap perjanjian yang dilakukan selepas peperangan mesti ditaati, dipatuhi. Dan kita tidak melanggar peperangan itu, perjanjian itu, seperti perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya. Jadi ini adalah etika peperangan yang diajar oleh Islam.
bagaimana zaman Rasulullah itu. Rasulullah mengajar umat Islam. Kita berperang fi sabilillah. Kita berperang, kita ada itikaf untuk berperang. Kita berperang kerana kita bunyi untuk mempertahankan mempertahankan akidah Islamiyah kita, mempertahankan negara kita, mempertahankan Islam. Okey. Faham pelajar? Kita boleh lihat kan? Okey. Satu lagi paling penting dalam konsep pertahanan dan pembukaan wilayah. Bila kita berperang, ini kita terpaksa berperang untuk mempertahankan jihad kita tadi. Kita mesti membuat persediaan. Itu yang diajar oleh Rasulullah. Persediaan untuk menghadapi peperangan. Contohnya, membentuk organisasi ketenteraan. Okay, tentera Islam yang dibentuk oleh Rasulullah mempunyai organisasi tenteranya tersendiri. Seperti jenis tentera. Tentera darat. Sekarang dipanggil tentera darat, tentera laut, tentera udara sekarang. Tapi dulu, jenis tentera yang zaman Rasulullah, tentera memanah, berkuda, jalan kaki, ya, itu ada jenis tentera. Kemudian jumlah tentera, berapa ramai satu pasukan itu, ketumbukan ketenteraan itu, batalion, sekarang dipanggil batalion, armada dan sebagainya. Okay, itu adalah jumlah tentera. Tentera berkuda berapa ramai, tentera memanah berapa ramai. Dan kemudian dari segi jenis persenjataan yang digunakan, sekarang dengan dahulu zaman Rasulullah berbeza. Dulu zaman Rasulullah, jenis senjata yang digunakan pedang, pisau, panah. Okay, itu jenis persenjataan. Dan satu lagi, Rasulullah mengadakan latihan. Mereka ini dilatih, tentera Islam itu berlatih sebab kita perlu bersedia. Lepas tu kita, dari segi kita mempertahankan rohani dan jasmani tadi, tentera Islam itu disediakan, dilatih dari segi rohani, keimanan, ditanam keimanan, mengesahkan Allah. Mereka juga diajar, dilatih subuh badan yang sihat, berkuda, latihan memanah dan sebagainya. Ini ada satu bentuk organisasi ketenteraan. Bukan main pergi serang, main pergi perang. Tidak. Mereka bersedia, mereka berlatih dalam satu organisasi ketenteraan yang jelas. Dan bila berperang, Rasulullah juga mengajar umat Islam pada waktu itu taktik dan strategi peperangan. Bukan perang membabi buta, tidak. Tapi perang itu mempunyai taktik dan strategi yang jelas digunakan oleh Rasulullah. Misalnya, taktik menunggu musuh dalam perang Badar. Tunggu puak Quraisy sampai di satu tempat yang dipanggil Badar. Strategi yang kedua misalnya saf, tentera disusun mengikut saf pertama, saf kedua, saf ketiga dan seterusnya. Kemudian ada juga taktik yang lain digunakan seperti menggali parit sekeliling kota Madinah untuk mempertahankan Madinah daripada kemarahan musuh dari luar, khususnya Quraisy. Perang Khandaq, mengadakan kepungan dalam perang Taif, membiarkan musuh tanpa kejar dalam perang Uhud misalnya. Musuh datang, kemudian bila dia kalah, dia tewas, mereka lari. Rasulullah tidak membenarkan tentera Islam mengejar musuh. Dan satu lagi taktik yang biasa digunakan adalah penyamaran. Sekarang orang panggil spy, 007, KGB dan sebagainya. Jadi penyamaran itu telah dilakukan pada zaman Rasulullah. Misalnya pergi ke tempat musuh, kemah musuh, melihat apakah yang berlaku, mempropagandakan kesepakatan mereka dengan Yahudi dan sebagainya. Misalnya berlaku dalam perang Khandaq. Ini antara perkara penting yang pelajar mesti gabungkan, mesti memahami dari konsep pertahanan dan pembukaan wilayah atau perluasan kuasa dalam zaman kerajaan Islam ini, bermula dengan zaman Rasulullah, zaman Khalifah Ar-Rashidin, zaman kajian-kajian Islam. Inilah perkara-perkara penting yang ditanam oleh Rasulullah, diajar oleh Rasulullah kepada umat Islam, dan usaha mereka untuk mempertahankan, dan usaha mereka berjuang fi sabilillah. Semuanya memerlukan persediaan untuk pertahanan dan ketahanan jiwa dan juga jasmani. Jelas pelajar? Jadi gabungkan semua konsep-konsep ini untuk kita kaitkan dengan apa saja bentuk soalan. Sama ada merujuk kepada zaman Rasulullah, sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Zaman Khalifah Ar-Rashidin, mula daripada Sayyidina Abu Bakar sehingga Sayyidina Ali. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian selepas wafatnya Sayyidina Ali, muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang mewarisi takhta kerajaan. Ini dipanggil kerajaan dinasti ataupun Bani, mula dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani dan yang akhir sekali adalah Bani Utsmaniyah. Ini kerajaan Utsmaniyah.
Jadi semua itu berlatarkan ni, setiap peperangan yang berlaku dalam Islam pada waktu itu berlatar belakangkan konsep-konsep penting yang saya terangkan ini.